Kelantan tu tidak adalah kalau macam orang kedekut nak share ilmu tu. Tak. Tapi tidak kata di bahagian Kelantan kedekut. Di sini tak. Berlaku di mana-mana. Dia boleh berlaku di mana-mana. Tapi sebagai sebuah cerita kita kena pilih lah. Kita nak letak kat mana kan. Akan cik Raja. Bang, watak. Banyak cerita sebelum ni pejuang macam ni, pejuang seni budaya ni dimatikan. Kenapa? Ini pun sama dimatikan juga. Dia hidup ujung tu. Hidup lah. Hidup. Dia kan nak beli baju kat Tokyo tadi. Dan yang sedar dia hidup sebenarnya adalah Salmi saja. Orang lain tak sedar ya. Orang lain tak sedar, tak tahu. Beli baju tadi kat Tokyo. Saya asal skrip saya memang saya matikan dia. Tapi bila saya fikir balik, kalau fikir balik satu dah banyak. Saya rasa saya macam matikan Mak Ayung lah. Sedangkan dia berjuang nak hidup ya. Hari-hari tak risau Sulaiman macam tu kan? Ya, betul. Bang, watak ni Pak Suki kan? Pak Suki, okey. Adakah abang tulis dan wujudkan untuk abang? Saya sebenarnya masa tulis saya tak pernah fikir untuk siapa pun. Kecuali Duan saja, sebab Asrul saja yang mampu buat tu. Yang lain saya tak pernah amalkan dalam penulisan saya, ini tulis untuk orang ini. Ini untuk ini tak. Saya dah tulis semua baru saya siapa sesuai. Kalau saya pilih untuk seseorang sebelum siap, saya akan korbankan watak saya dengan kemampuan orang tu. Itu bahaya. Kalau saya nak seorang pelakon yang dia tak tahu naik motor, contoh saya kena buat watak tu tak kerti naik motor, jadi saya korbankan watak saya. Jadi saya tak pilih untuk saya buat dulu. Lepas tu saya fikir siapa. Dan Pak Suki tu saya rasa sayang kalau bagi orang lain. Itu ya. Abang, pentingnya cultural assimilation dan suntikan nilai komersial dalam filem macam ni. Mungkin abang boleh kongsi sikit. Kita nampak lah di China, Melayu, India. Ya. Tapi saya cuba nak sulamkan dia cantik, bukan kata letak gitu saja kan. Ada sebab-sebab kenapa China ni wujud, kenapa orang India wujud. Jadi saya berusaha untuk nak letak secantik mungkin. Bila letak je, kena. Tidak nampak muhibah saja. kan adakanlah sebab muhibah, tapi wujud kenapa saya cuba dapat macam tu. Apa nama ni, okey, nilai komersial kan. Saya lama kan kata percaya ada masalah pertembungan antara cerita yang komersial, cerita yang art kan kononnya ya. Ini satu laluan tak sahala dulu kan. Dan kita pernah berfikir kenapa tak digabungkan dengan yang ni tak dipinggirkan, yang ni tak dipinggirkan ya. Jadi nilai komersial pada saya niaga kan. Komersial ni dengan bisnes kan, komersial. Kalau Mak Ayung dia letak, cantik bunyi tau, Mak Ayung dikomersialkan. Kan ayat tu tepat tau. Okay? Kalau lah kita kata tarian apa namanya yang popular rock apa semua kan, dikomersialkan, kena tak? Tak kena kan? Selalunya komersial ni kita angkat benda yang rare kan. Baru ada perjalanan komersial tu kan. Komersial buah salak kan kena tu, buah salak kan. Komersial buah apple macam tak kena kan. Dia ada komersial. Kalau sudut komersial. Jadi tu Mak Ayung kepada komersial tu kena. Bang, pengalaman mengarah anak sendiri kan. Apa? Saidi ya. Ni pertama kali ke ataupun saya mengarahnya daripada kecil lagi. Mengarah anak sendiri daripada rumah kecil. Buang sampah lagi. Kencing mereka. Tapi sebagai pelakon lah kan. Adakah ini pengalaman yang istimewa ataupun dah banyak drama dengan saya. Dah banyak sebenarnya. Dah banyak drama dia. Tapi untuk dalam filem ni lebih senang mengarah anak sendiri sebab dia hormat ayah tu. Dengar je lah sebab bapak dia cakap kan. Dia lebih hormat. Dia cuba lagi orang lain tak juga mengumpat kat belakang kan. Okay, berapa lama kajian terhadap Mak Ayung tu sebelum dia jadi satu idea? Idea tu datang sendiri. Kajian Mak Ayung tu tidaklah mengambil kajian sebab benda kita lalu kan. Kita kenal kan Mak Ayung kan. Kita lalu. Jadi bahan banyak Mak Ayung kan. Bahan banyak dan kawan-kawan kita pun semua Mak Ayung kan. Jadi isu Mak Ayung tu tidak susah.
Sebab saya tak nak buat cerita Mak Yong sangat. Kalau saya tekan kat cerita Mak Yong, saya takut jadi dokumentari Mak Yong. Jadi saya pinjam latar Mak Yong dengan perwatakan orang Mak Yong untuk membawa satu isu. Isunya pertembungan nilai hari ini, keterbukaan pada seni kita, pada orang ramai. Adakah kita terbuka? Atau kita terbuka pada orang kita sendiri? Itu yang saya nak bawa cerita ni, bukan cerita Mak Yong ni. Sebab tu saya kata ini bukan cerita Kelantan, cuma meminjamkan latar Kelantan dan perwatakan Kelantan untuk cerita tentang kita. Isu kita kan. Kena pinjam satu supaya ada fokus kan. Kalau tak, kita tak fokus. Mungkin kalau kita tengok banyak wajah-wajah baru macam pelakon-pelakon muda diangkat. Jadi mungkinlah ada sebagai pelakon lama ada kata-kata ataupun macam nasihat untuk kekal relevan ataupun macam mana untuk kualiti dan populariti itu dalam industri. Saya tak berani nak cakap benda macam tu sebenarnya kan, macam baru keluar satu filem dah pandai nak mengajar orang. Saya takut dianggap macam tu sebenarnya. Tapi saya percaya pelakon kita, orang muda hari ni sebenarnya lebih bijak daripada pelakon kita orang lama. Sekarang orang belajar lakonan secara benar. Ada sekolah dan sebagainya. Orang dulu tercampak dalam lakonan 1000 sebab. Tapi sekarang ni saya percaya lakonan orang sekarang lebih baik daripada dulu. Jadi saya percaya disiplin orang sekarang lebih baik daripada dulu. Cuma barangkali ada sesetengah orang yang dilihat macam tu sebab dia naik terlalu cepat kan. Naik terlalu cepat. Kadang-kadang yang naikkan dia maaf cakap stesen TV. Jadi bila dia rasa macam tu kita rasa ada lain sikit lah kan. Tapi awas. Kalau naik terlalu cepat bahaya sebab dia akan jatuh terlalu cepat. Mungkin macam Abang boleh kongsi sikit macam nilai bersungguh-sungguh ataupun kita tidak macam terlalu terperut dalam satu dimensi sendiri, macam orang cakap tidak terlalu jago kampung, macam contoh macam Tan Sri Michelle Yeoh baru-baru ni macam Golden Globe kan. Dan ada lagi beberapa nama lain yang berjaya ke peringkat yang lebih tinggi lah. Mungkin abang boleh dari susah, tak terlalu rigid. Gini susah. Kalau kita lihat secara Michelle Yeoh, Michelle Yeoh tu dia sewajarnya kan. Kita tengok perjalanan dia, di mana dia mengembangkan bakat dia, jadi ada kewajaran dia yes. Betul kan. Kalau kita di peringkat kita di sini, banyak lagi yang kita kena tempuh kan. Banyak kita tempuh untuk nak capai ke tahap tu. Bukan semudah itu maksudnya dapat kan. Bukan semudah mari kita buat filem untuk menuju kejayaan, bukan semudah kata-kata begitu kan. Kan jadi banyak yang kena tempuh. Malaysia ya kita pun sedar Malaysia bukanlah satu industri yang sangat besar kan. Yang sangat besar dalam ini kan, kita masih merakat, masih mencari kan, masih mencari. Tetapi ada ruang-ruang tu insya-Allah ada. Tetapi kita pada saya pertama sentiasa buat yang baik lah. Bila sentiasa buat baik, yang baik itu yang akan menolak kan. Ada satu orang dia memilih untuk pecah telur dekat, bukan kat gelanggang sini, dia pecah telur dekat tempat lain. Okey, ya. Macam Michelle Yeoh. Betul, kalau perlu. Kalau Andy Golding. Ya. Kalau orang, kepala saya kalau orang sangat bercita-cita tinggi macam tu, saya rasa patut hijrah. Baik, sebab di sana gelanggang lebih besar. Dan syabak kita golongan kecil lah. Kita masih kecil. Okey, dengan ambil Asrul sebagai pelakon utama kan, sebab dia pun bukan pelakon full time tapi dia pernah berlakon. Betul. Okay, mungkin ada cabaran tertentu untuk direct dia dalam filem ini. Okey, saya sebenarnya secara jujurnya tidak banyak cabaran tentang dalam cerita lakonan sebenarnya. Sebab memang dalam ramai-ramai orang, dia seorang je yang saya, dari awal sebelum saya skrip pun saya nak berlakon kan. Jadi dari sudut cabaran itu tak ada kan. Nak bergerak Mak Yong, nak nyanyi Mak Yong, semua dah ada. Saya tak boleh betulkan nyanyian dia lebih bagus menyanyi pada saya tak reti pun. Jadi dari sudut cabaran itu tak ada. Barangkali berhadapan dengan orang yang cuti ni. Dia bekerja, dia kena cuti kan. Kadang-kadang kita berlaku lama kan, kadang cuti dia dah habis kan, dia kena sambung cuti kan, macam mana kan. Itu merupakan satu cabaran kita, masalah yang kita kena kita kena bersabarlah, sebab
Ya. Macam Masrul saya kata, kalau bukan kau, aku tak buat cerita ni, itu je. Tapi kalau kau tak kurus pun, aku tak buat cerita ni. Dua benda saya bagi. Kalau dia tak kurus, ada calon lain? Saya tak buat lah. Tak buat lah. Sebab saya kata, kalau bukan kau, aku tak buat cerita ni. Kalau kau tak kurus, aku tak buat cerita ni. Itu je. Tapi abang shoot cerita ni bila? Okey, kita nak shoot awalnya mula-mula seminggu sebelum kita shoot COVID pertama. Dua PKP, dua tutup balik Ya, kan? COVID pertama kita bila buka balik bulan 4 setahun kemudian kan. Dalam celah masa tu kita buat. Berapa lama masa dia diberi kat dia untuk dia kuruskan badan tu? Ada dalam setahun? Tak sampai. Masa tu hampir dalam 3 bulan kau kena kurus. Tetapi bila oleh kerana kita delay, dia pergi ke setahun jugalah kan. Tapi dia semakin gemuk tau. Masa dia kurus waktu 3 bulan kan, bila delay dia makin gemuk tau. Itu cabaran. Cabaran nak menjaga maintain dia punya gemuk tu. Dia lebih kepada nak menyesuaikan karakter dia lah kan, bukan sebab kan faham. Betul. Dan dia seorang pelakon yang disiplinnya tradisional kan. Sangat budaya tradisional kan. Tradisional tu macam mana? Boleh jelaskan sikit tak? Dia kerja di UM, pegawai kebudayaan. Jadi bidang dia, master dia Mak Yung kita kata dia kan. Dia mengajar orang main Mak Yung, muzik gendang. Dia boleh main serunai, dia boleh main rebab. Hampir semua alat tradisional dia boleh bermain dan mengajar. Jadi disiplin yang dia bawa adalah disiplin artis tradisional. Berbeza dengan disiplin artis moden. Kamu cakap ini bertembung. Okay. Tapi dia kena belajar. Nak pecahkan supaya tidak terlalu tradisional sangat. Kita suka disiplin tradisional kan? Tapi kadang-kadang disiplin tradisional juga tak masuk dengan disiplin moden lah. Kadang-kadang yang ni kita perlu, okey kau kekalkan tradisional yang baik, yang pergi. Okay. Tapi aku perlu disiplin moden ni supaya kau lepas tradisional tu. Disiplin moden ni, ini lah. Dia tak pakaian dia kan. Salah satu je fizikal dia. Kalau tradisional tak pakai macam ni. Tadi dia nak datang pakai apa? Dia akan datang dengan smutar silap kan. Dia kata, okey kau kena pecah kan ni kadang-kadang. Kan. Jadi betul ya. Nak menampakkan artis moden tu. Jadi kita nampak simple kan. Tapi benda tu penting tu, bagi smutar Kelantan. Aku tak nak. Kelantan bukan smutar, Kelantan pemikiran. Kalau kau tunjuk hebat Kelantan kan smutar. Tak, hebat Kelantan kan pemikiran dia. Kena buang smutar. Tadi sedikit kata mungkin ini filem yang terakhir. Kenapa terlontarnya kata-kata itu? Adakah tak ada keyakinan dalam diri sendiri dengan tawaran yang akan datang atau macam mana? Mungkin filem ini filem terakhir dalam hidup saya. Boleh diucapkan oleh saya saja, tidak boleh diucapkan oleh semua pelakon, kan? Terutama pelakon-pelakon yang mencari rezeki dalam bidang lakonan. Saya tidak mencari rezeki secara full time dalam bidang lakonan. Saya ada kerja saya sendiri. So sebabnya setiap cerita yang saya lakonkan adalah sebab passion. Bukan saya fikir duit. Bukan fikir orang ramai kenal apa semua kan. Sebab passion untuk, sebab saya dulu pun saya belajar di UM dalam bidang drama, bidang teater. So kalau orang yang belajar bidang teater, bidang drama ni, kalau dalam setahun tidak ada satu production yang dia join, dia akan So mungkin juga saya kata filem ini filem yang terakhir saya supaya saya merasa lebih tenang kalau saya tak ada tawaran. Itu lah. Tapi kalau ada tawaran, insya-Allah terima. Kalau jadual tak clash, terima. Cakap apa ni, macam mana boleh jadi dengan followers sekarang, macam ada sedikit kekecewaan di situ. Adakah masih lagi rasa kecewa? Maksud saya macam sekarang dah bertukar ataupun pemerintahan apa semua, and you are also a government servant kan. Macam mana nak melihat pertukaran juga dari segi kita punya cara gerak kerja apa semua. Okey, negara kita heboh beberapa minggu yang lepas yang mengatakan pelakon tak ada follower tak boleh berlakon, takkan laku berlakon. Pelakon yang tak ada rupa takkan laku untuk berlakon kan. Sebab dari sudut producer
dia memikir keuntungan. Kalau engkau tak ada follower, macam mana kau nak untung? Orang tak pergi tengok engkau. Engkau orang tak kenal sangat. Tetapi untuk dua negara ni, Sabri Yunus seorang yang sangat berani. Dia langsung tidak tanya saya engkau follower berapa, kan? Engkau macam mana di media sosial kan? Langsung. Sabri Yunus tak pandang benda tu. Dia pandang apa yang kita ada dan apa yang dia boleh dapat untuk filem dia. Ada lagi ya? Tinggal. Tapi rasanya filem beza dengan drama. Filem tak, it's okay because filem kena harus macam tu. Ya, filem dia harus detail lagi. Selama setahun, betul, selama setahun Abang Sabri bagi masa kat saya untuk saya nak kurus badan, kurang makan apa semua. Dalam tak sampai 100 sebenarnya, itu melebih-lebih itu style lain. Saya rasa dalam 90. Yang buat kurus tu apa yang buat dilakukan? Berapa turun? Orang yang nak kurus sebenarnya, saya turun banyak juga, dalam 10 kilo, dalam tu sebelah 10, sebelah 12 macam tu lah. Benda yang paling susah apabila kita dah berisi adalah untuk kurus, memang susah. Benda yang saya buat adalah jogging, jaga makan. Tak makan produk-produk apa. Itu je kalau nak kurus. Dan untuk you juga sebagai seorang pelakon, itu bukan satu bebanan lah kan? Kita kira kan? Bukan satu bebanan. Method punya... Tak method juga. Bagi saya bukan bebanan, sebab ada satu benda yang sangat menarik menunggu depan kita. Kalau kita lepasnya ni, akan ada kemanisannya kita, insya-Allah. Bang, apa ni, filem ni kan mengetengahkan Mak Yong kan, dan mungkin lepas ni ada kritikan-kritikan daripada orang Kelantan kan, itu sudah biasalah. So adakah abang bersedia untuk kritikan? Okey, saya sangat mengalu-alukan orang kritik Mak Yong dalam cerita ni. Sebelum ni orang buat cerita-cerita drama-drama atau filem, ada scene-scene tradisional Mak Yong, Mai Puteri, Dikir Barat, wayang kulit apa semua, ramai orang kritik, kan? Ramai orang kritik. Salah satu sebab orang kritik adalah benda yang kau tunjuk tu tak betul, kan? Kau buat Mak Yong, sebenarnya setiap benda kita nak tunjuk, kita kena research dulu. Dan Abang Sabri ni seorang yang research, seorang yang membuat kajian tentang Mak Yong apa semua. Saya sangat mengalu-alukan orang Kelantan kritik, supaya kita tahu apa lagi benda yang tak betul, kan? Walaupun orang kata hanya Quran dan hadis tidak boleh diubah, tetapi Mak Yong juga kita tak boleh ubah satu-satu part untuk kita jaga keaslian dia, kan? Dan bagi saya, dengan research, dengan kajian yang mendalam ini, akan mengurangkan komen, komplain daripada orang tradisional Kelantan sendiri, insya-Allah. Umur saya awal 40-an. Saya 10 tahun, 15 tahun lepas, nombor yang saya suka tak tahu. Kenapa tiba-tiba saya suka dengan umur 42. So saya berlakon untuk cerita ni pada umur 42. Dan ada lagi banyak benda-benda lah yang berkait dengan 42. Dan sekarang umur saya 43. Tadi memang orang Kelantan kan? Kelantan, saya Pasir Mas, Kelantan. Apa kalau macam dari segi commercial wise, yang dari kacamata saya lah, saya macam lompat daripada budak Kelantan terus ke filem itu. Ada soalan saya, mungkin ada benda-benda lain yang abang kerjakan juga yang kita mungkin tak tahu dan perlukan hebahan daripada kawan-kawan media ni. Tak ada, sebenarnya saya pegawai kebudayaan di Universiti Melaya. Saya tidak terasa sakit sangat kalau tak ada job. Job ini lebih kepada untuk melepaskan gian, melepaskan passion saya untuk berlakon, untuk berada depan kamera ataupun berada di atas pentas. Sebab saya dah ada kerja. Kerjanya mengajar ataupun macam mana? Kalau yang tradisional, kalau UM dia tak boleh jadi pengajar kalau tak ada PhD. Saya tak ada PhD. Kalau untuk tradisional saya ada juga mengajar student. Tetapi saya lebih kepada admin, untuk create projek kebudayaan. Kalau macam kira dalam setahun ada berapa tawaran lakonan? Saya tak pernah kira. Kalau setahun saya rasa lebih kurang
5-6 tawaran je, termasuk filem super telemovie. Itu je. Ada. Lepas memang lepas. Ada jugalah, alhamdulillah. Orang-orang yang mengenal saya, produser mengenal saya, director mengenal saya, mereka tak lupa pada saya, insya-Allah. Alhamdulillah. Pasal teater kan, orang teater kan. Ibu Fauziah Nawi pernah cakap teater kita masih kurang dibudayakan. Kan orang dia ada bagi cadangan, teater ini dibawa ke seawal peringkat sekolah lagi. Jadi pada abang, orang yang sangat pandai teater lah, mungkin apa sebenarnya pandangan abang dari sudut ni? Benda-benda tradisional dalam negara kita ni sangat berkait rapat dengan sistem pendidikan kalau nak benda tu maju. Saya sangat-sangat setuju dengan Ibu Fauziah. Kalau benda-benda tradisional kita, sebenarnya benda tradisional kita ni adalah melambangkan jati diri kita. Itulah jati diri kita. Benda asal yang kita ada. So kalau institusi pendidikan tidak mengambil benda tu untuk diajar seawal usia sekolah rendah, kan? So kita mungkin sangat sukar untuk menimbulkan minat budak-budak muda ni. Sepatutnya seawal sekolah rendah, sekolah menengah dan peringkat IPTA kena ada benda-benda tu, kan? Hal-hal yang diajar berkaitan dengan seni tradisional. Sebab kita bukan tak ada pengajar, kita ada banyak pengajar yang ada PhD dalam seni tradisional pun. So bila kita tidak diajar, hanyalah diamalkan oleh yang gila teater, yang gila puisi, contoh satu lagi. So hidup segar mati tak mau. Dia tak ada mungkin benda tu juga tak komersial. Adakah ini satu performance yang terbaik pernah dicapai dalam saya? Setiap kali saya berlakon tidak pernah lagi saya merasa puas sebenarnya. Setiap kali drama keluar yang saya berlakon, telemovie saya berlakon, super tele, saya tak pernah merasa puas. Kan bila saya tengok, saya akan rasa, aku sebenarnya boleh buat better lagi daripada ni. Kan? Kalau kita sudah merasa puas, dunia kita akan terhenti kat situ. Cuma untuk semasa, kan? Untuk semasa ni kita berasa puas apabila audiens yang datang tu, penonton-penonton yang datang itu menggambarkan kepuasan di muka kita. Kita akan rasa puas apabila penonton puas. Walaupun kita merasa tidak pernah puas dengan apa yang kita kerjakan. Itu. Awak tak pernah rasa ke macam lakonan ni tidak orang cakap berbala untuk bukan maksudnya abang punya kerjaya sekarang ni tidak berbala untuk ditinggalkan untuk bidang yang abang cintai, iaitu lakonan. Kalau abang buat betul-betul, you can actually go way more far than apa yang abang tulis sekarang. Semasa filem pertama saya, Budak Kelantan, kan, saya baru bekerja di UM. Saya dipanggil kerja di UM pada syuting pada tahun 2005. Selepas cerita itu ditayang 2008, ramai kawan-kawan saya yang tanya saya, engkau macam mana? Kau nak terjun dalam bidang hiburan terus ataupun kau nak terus? Saya tak berfikir sebenarnya. Saya tak fikir panjang. Iaitu keputusan saya, memang saya nak terus kekal dengan kerja saya yang ada. Sebab untuk menjadi pelakon, bagi saya seorang itu perlu kuat. Seorang itu perlu kuat bekerja, dan saya jenis orang yang malas bekerja. Kuat kerja macam mana? Kau nak pergi nak pergi berbaik dengan produser, cari produser, nak pergi audition, dan cari job. Lepas tu kau keluar pagi, balik pagi, anak bini tak jumpa apa semua. Saya rasa saya tak boleh full time dengan benda ni. Live tak ada. Dan saya tak rasa juga kalau saya tinggalkan kerja saya ni, saya lebih berbaloi pendapatan saya dengan bidang lakonan. Saya tak rasa, sebab saya ni seorang yang sangat malas nak bersaing. Sedangkan dalam bidang hiburan, bidang lakonan, kita persaingan sangat hebat untuk menjadi pelakon. Dan saya seorang yang malas yang nak bersaing. Kalau Abang Sapri kata, engkau dengan dia ni untuk jadi hero, kan? Saya akan terang-terang saya akan tarik diri, bang, ambil orang jangan saya tak suka bersaing.